Alhamdulillah wa ma tawfiqi wa tusami illa billah alaika tawakkaltu wa ilaika unib. Alhamdulillah khail wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Nizam, Anwar Manuti, pimpinan Datuk Idris, Ustaz Idris, kawan-kawan semua yang hadir, cikgu saya pun ada, Syed Bakar, pimpinan keadilan PAS DAP semua, Kewil Laiping, Tak Cahau, saudara-saudari Bandakam. Ada lagi nak bubuh apa? Bubuh dia. Okay. Baik. Saya percaya tadi Datuk Seri Nizam, Makno dan kawan-kawan lain tak Idris dah bagi beberapa penjelasan yang penting. Kita tidak datang di sini untuk lawan cerca. Jadi politik sekarang di Malaysia ini dia jadi kerja aibkan orang, telanjangkan orang, video seks, fitnah orang. Jadi saya tak mau berlawan bab itu. Saya pun tak ada niat. InsyaAllah kalau menang masuk Putrajaya, tak ada niat nak telanjangkan orang. Banyak khajalai boleh buat. Ya. Jadi niat kita nak bangunkan negara, nak buktikan insya-Allah kita boleh bawa perubahan yang baik. Niat saya nak bagi tahu terang. Ya. Cikgu saya pun ada boleh dulu. Niat kita nak buktikan, saudara. Ya, tengok muka saya baik-baik. Tengok mata, jangan tengok tampurut. Iaitu kita nak cuba buktikan kita boleh tadbir negara dengan lebih adil kepada semua rakyat di negara kita. Kalau kita lakukan begitu, ia boleh jadi teladan yang contoh yang baik. Ya. Datuk Najib sebut wasatiyah. Tapi wasatiyah ni pangkalnya itu Quran. Dia cakap soal peace, justice, humanity. Sepatutnya kalau kita laksanakan, saya tak ada masalah. Panggillah wasatiyah ke hadari ke, tapi laksanakan, bukan slogan. Quran ni paksi dia. Bagi kawan-kawan kita Cina, India, you tahu bila wasatiyah ni maknanya kesederhanaan, moderate. Dia basis dia tu Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah iktiraf kita sebagai umat yang sederhana, seimbang, yang maintain equilibrium. Apa dia equilibrium? Between man and nature. Equilibrium ni maknanya pertahankan keamanan, keadilan, kebaikan, kesederhanaan, dunia dan akhirat, iman dan ilmu, akal dan kalbu, duniawi wa ukhrawi. Itu dia wasatiyah. Dia tak boleh kita kata wasatiyah tapi kita tidak ada keprihatinan tentang nasib derita rakyat. Tak boleh umpamanya sebut wasatiyah, harta orang kita ambil, tanah orang kita ambil, balak kita ambil, saham kita ambil, lembu pun kita nak ambil. Ya, tapi wasatiyah. Sebab itu wasatiyah, umat yang seimbang ini ditambah dengan Al-Quran tadi, litakunu syuhada 'ala nas. Maknanya kalau betul kita sense of justice and humanity, compassion, maknanya bukan saja orang Islam, orang bukan Islam pun dia tengok dia sebagai contoh. Ya. Nak tengok justice, tengok. Ini kalau kita kata wasatiyah, rasuah kita menang. Rompak harta orang kita menang, pukul orang kita menang. Kes bunuh kita boleh cincai-cincai selesaikan. Saya nak bagi contoh apa beza dia wasatiyah. Sebab tu syuhada ala nas maknanya kalau betul kita laksanakan kebaikan, justice, compassion, maka orang lain dia itu contoh. Saya tanya, hari ini orang Melayu ramai, Cina ada, India ada. Orang Melayu sokong sebab apa? Sebab kita nak pertahankan kebaikan rakyat, termasuk orang Melayu. Orang Cina kita suruh sokong sebab apa? Sebab dia tengok pada orang Melayu ini
boleh percaya. Dia tak curi tanah dia. Dia tak zalim kepada orang Melayu, tak zalim kepada orang Cina. Orang India yang miskin, kalau dia lahir tahun 1943 di Ulu Selangor, dia tak dapat hak warga negara. Kita kena jamin keadilan. Itu dia yang menyebabkan orang lihat contoh umat Islam ini boleh jadi pemimpin, pegang amanah. Tapi kalau kita khianat amanah itu, dia bukan syuhada ala nas wa yakuna rasulu alaikum syahida. Kalau betul Nabi Muhammad SAW akan jadi saksi di akhirat kelak. Itu dia. Jadi kalau betul besok Datuk Najib datang ke Taipei, so dia baca ayat tu. Yes. Dan suruh dia laksanakan. Ini ayat Quran, jadi bukan mainan. Ada buku terbaru Syekh Yusuf Qaradawi. Dalam prakatanya dia sebut tentang Muassasah Wasatiyah, yayasan Wasatiyah yang ditubuh di Doha lama dah. Walaupun di sini UMNO inilah pertama kali dia dengar. 2 tahun yang lalu kerajaan Pulau Pinang, siapa Ketua Menteri Lim Guan Eng, ada seminar tentang Wasatiyah. Dan buku Qaradawi Al-Wasatiyah fil Islam diedar dalam terjemahan dalam bahasa Melayu. 2 tahun sudah. Jadi saya bukan nak bergaduh tentang Wasatiyah kalau Datuk Najib nak pakai, tapi kena amal. Malam Jumaatnya lalu, Maulana Ehsan Hendrik, seorang Afrika, Ketua Majlis Ulama Afrika, datang majlis bagi tazkirah di rumah saya. Dia cerita, ini dia Maulana Ehsan Hendrik, Majlis Keadilan, Majlis dia kata Judicial Council Majlis Ulama Afrika. Dia cerita tentang apa makna sense of justice ini. Masa Al-Mu'tasim jadi Amirul Mukminin di Madinah, dia dengar kisah seorang wanita dari wilayah dia ditangkap, di penjara di Rom, 1000 batu. Bila dia dengar, dia seolah-olah dengar jeritan wanita itu. Siapa seorang wanita masuk penjara, apalah masalah. Kita kalau jadi pemimpin, Allah biasalah, takkan semua kita nak ambil tahu. Ini dia dengar seorang wanita dizalimi, di penjara, menjerit. Dia rasa sedih. Dia seolah-olah mendengar jeritan wanita itu. Dia tulis, dia sahkan wanita itu di penjara. Dia tulis surat kepada Emperor Rome. Emperor, saya dengar wanita ini dizalimi dan dipenjara. Saya minta jasa baik Emperor, bebaskan dia. Sekarang kami akan bawa dia balik menemui keluarga dia. Kalau Emperor ini enggan, kami akan menghantar bala tentera dari Madinah untuk menyerang kamu, untuk mempertahankan hak dan keadilan seorang wanita. Itu dia, baru nak jadi pemimpin, saudara. Dia rasa derita orang. Ini kita pukul orang, gatul-gatul orang, tak ada kesan. Kugan mati tak ada kes, Beng Hong mati tak ada apa, Syarbani mati tidak ada apa-apa. Bila tanya, mana tahu. Bunuh tak, dibunuh tidak. Lepas di jalan-jalan, dia ingat tingkap pintu, dia turun jatuh mati. Ya, but it's people's life. You nak jadi pemimpin, kena ambil tahu. Walaupun seorang manusia tidak ada harga. Saya nak cerita, seorang ulama baca tazkirah depan saya. Dia cerita kisah seorang sultan hantar anak dia dilatih oleh seorang syekh di pondok. Dia kata kat syekh ni, anak saya nak jadi raja lepas saya. Latih dia, jangan ganggu saya. Bagilah latihan sebaiknya supaya jadi pemimpin yang baik. Anak ini dibawa ke pondok, pakaiannya paling buruk banding dengan semua pelajar-pelajar sekolah. Makanan dia paling daif berbanding dengan semua orang lain. Kerja dia paling berat, salah sikit dia rotan.
Anak raja ini rasa derita, rasa dizalimi, marah dan benci dengan Tok Guru alim ini tadi. Pendek cerita, Sultan mangkat. Anak raja di pondok ini diangkat jadi raja. Hari ini jadi raja, esok tu dia terus panggil Tok Guru dia datang. Kita hari ini masuk Putrajaya, esok harga minyak turun, InsyaAllah. Tapi tak apa, saya nak cerita pasal raja ni dulu. Dia kata, wahai Syekh, sebab apa dera saya, sebab apa buat saya derita, sebab apa malukan saya, pakaian yang cumpang caping lebih teruk daripada rakyat yang lain. Pasal apa makan yang paling daif lebih teruk pada makanan orang lain. Syekh ni jawab, alhamdulillah tuanku, sekarang ingatlah tuanku, tuanku dah rasa apa reti kezaliman, apa reti derita, apa reti pakaian paling daif, apa reti makanan yang paling sederhana yang dimakan oleh orang yang paling miskin di negara tuanku. Tuanku, jadilah sultan yang baik. Kemudian dia paling kepada saya, Tok Guru ni, dia kata, Anwar, ingat, kamu dipukul, didera, derita, dimalukan, diaibkan, ditelanjang. Kamu reti apa dia kezaliman, apa reti kemiskinan. Kalau ditakdirkan Allah angkat kamu, ingatlah dan jangan biarkan seorang pun rakyat di Malaysia, Muslim ke, Buddhis ke, Kristian ke, Hindu, jangan biarkan seorang pun derita dan dizalimi dan bela nasib mereka. Kita, saya dengar memang sebab saya, ya, kerana saya tahu apa dia derita dan siksa. Saya bukan nak guna malam ini nak cerita pengalaman saya. Saudara tahu, malam ini pun tak habis. Kalau TV3, esok utusan Malaysia, tak habis. Tak ada rasa insaf. Saya kena penjara banyak mana pun, dipukul setengah mati pun, dia masih nak hentam saya. Sebab saya lawan. Saya lawan apa? Saya lawan mereka kena zalim. Saya lawan sebab apa? Saya lawan kerana rakyat ditindas. Saya tak peduli Melayu ke Cina, India, Dayak atau Kadazan. Hak mereka mesti kita pertahankan di negara kita. Ya. Apa masalahnya? Melayu miskin sebab Cina? Bukan. Siapa yang ada kuasa? Ya, Melayu miskin sebab pemimpin rasuah. Sekarang tengok dalam seminggu ni apa cerita? Kes lembu dah tahu dah. Ya. Anak menteri umur 24, gaji RM30,000 sebulan. Kerja apa? Kira lembu. Una rendah muna nala anji. Lembu 5 ekor. Berapa gaji? RM30,000 sebulan. Pengalaman? Tidak ada. Anak seorang lagi menteri wilayah persekutuan, bagi 30 juta kontrak. Umur 24. Pengalaman? Tidak ada. Anak seorang lagi bekas menteri duta di Amerika, ratus juta kontrak. Itu yang kita tahu. Saudara, negeri ini apa bapak mereka punya ke? Ini rakyat ramai-ramai ni kuli ke? Kuli ke? Jadi sebab itu saya nak minta kawan-kawan dah, porque saya tidak dengki. Saudara meniaga untuk saudara Cina, Melayu, India, saya tak kisah. Tapi jangan ambil negeri punya. Jangan perkayakan rakyat, anak kita, dan tinggalkan rakyat. Ini dia, sudah. Bila kita sebut turun harga minyak, bankrupt. Ya, turun, saya ingat nak turun sampai nak bankrupt kita tak? Turun. Saya kata turun. Orang tanya berapa, nak berapa? Kamu nak tahu kamu dalam teri ke tu? Saya kata kita turun. Tengok keadaan, kita turun. Sebab tu saya kata saya tak mau tunggu seminggu, 1 hari. InsyaAllah, percaya ni, pilihan raya mungkin bulan depan, bulan Julai. Menang hari ini, angkat sumpah, esok harga minyak seluruh negara RON 95 turun, saudara, insyaAllah. Saudara, yang kedua apa dia? PTPTN. Saya pergi ke Turki. Perdana Menteri Turki memang sahabat saya, Tayyip Erdogan.
Masa pilihan raya 2002 dia di penjara, parti dia menang, dia keluar penjara jadi Perdana Menteri. Dia masuk penjara tidaklah buruk semuanya. Jadi itu dia. Itu saya, belah kanan yang cantik Azizah. Ini Azmin, ini Saifuddin. Azmin di sini pakai baju. Saifuddin pun pakai baju juga, pakai tie. UMNO ni tak ada kerja lain. Ya, saya pergi tadi tazkirah di Surau Manjui, ratus orang di luar disebar gambar seks. Apa dia ni pemuda UMNO? Saya dulu pun ketua pemuda UMNO, tahu tak? Ya, tapi tak teruk macam tu. Ya, sudahlah. Kalau ada kawan-kawan UMNO di belakang, udahlah, berhentilah. Sudahlah. Ya, baik. Taib Erdogan ni saya kasih kat dia sebagai abang sebab apa? Sebab kami menjaga beradik sebab apa? Sebab saya tengok dia pemimpin prihatin tentang rakyat. Saya puji dia dulu. Bila saya keluar penjara, dia menjemput saya selalu. Orang UMNO kata, tengok Anwar, pergi balik Turki, duit banyak. Ni, jangan bangang. Perdana Menteri jemput aku, dia bayar lah, tahu tak? Macam sini Bukit Gantang, Teping, saya mari, duit sendiri lah. Dah bersyarah, air boleh tak bagi? Maaf lah. Baik. Saya tanya dia, saya puji dia jadi Perdana Menteri, dia kata, Brother Anwar memang baik jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri. Jadi calon mana tu? Jadi Perdana Menteri. Tapi kita bangga apa? You know, Turki dia dulu Empire Osmaniyah, Ottoman Empire. Jaga puluh negara. Sekarang ketua Perdana Menteri dia memang terkenal. Tapi bila saya puji dia, dia kata, Anwar, saya bangga lah, tapi orang kampung di Anatolia macam Ulu Perak lah. Orang kampung nak mengaji kadang-kadang terpaksa batal cadangan nak mengaji sebab wang tidak cukup. Ataupun kalau nak mengaji ada PTPTN Turki. Jadi dalam masa 2 tahun lebih sikit, dia batalkan PTPTN dan sekarang Turki pendidikan percuma dari sekolah rendah sampai universiti. Dia ada laksana. Turki ada minyak? Tak ada. Tidak ada minyak. Hasil minyak zero. Kita masuk Putrajaya hari ini duduk 80 bilion ringgit ada. Jadi pasal baru ini bila jumpa dia peluk saya. Dia kata, pilihan raya bila? Saya tak tanya semua lagi. Tapi saya tahu ni. Dia kata, macam mana? Saya kata, insya-Allah. Saya kata kalau menang, saya beritahu bijak turun. Dan saya kata, kita akan batalkan PTPTN. Dia kata, bila? Saya kata, Taib, you ambil masa 2 tahun lebih sebab you tak ada minyak. Saya insya-Allah, Taib, my friend, I'm telling you, my brother, tahun ini pilihan raya, tahun ini juga saya batalkan PTPTN dan bayar hutang balik. InsyaAllah. Ya. Saudara nak bayar hutang, nak kena bayar hutang, sokong UMNO. Sebab dia kalau kata bayar, bankrupt. Saya kata tak bankrupt. Bayar yuran, bayar tambang. Kalau dia duduk Taipei nak belajar UUM atau belajar Universiti Sarawak, kita bayar. Buku kita bayar. Yuran kita bayar. Asrama kita bayar. Makan kita bayar. Berapa kos satu bulan? 5 bilion. Berapa harga minyak? Untung minyak 80. Tolak 5. Berapa? Berapa nama you apa? Najib. Apa nama? Ha? Chong Lai. Betul-betul main lah. Sebab dia kata 75. 80 tolak 5, 75. Chong Lai ni lebih cerdik daripada Najib, betul tak? Ya. Chong Lai ambil nama aja, Mai. Saya nak lantik dia sebagai pengarah keuangan. Najib 80 tolak 5 bankrupt. Jadi cerdik lagi Chong Lai. Najib 80 tolak 5, Chong Lai kata 80 tolak 5, 75. Cerdik Chong Lai. Thank you very much.
Jadi kita jangan sebab tu saya kata orang kampung, rakyat ni kalau dapat maklumat dia smart. Sebab tu TV3 tak akan cerita. Utusan Malaysia tak akan cerita. Straits Times tak akan cerita. Dia boleh buat keluar fitnah. Dia tidak akan cerita yang sebenarnya sebab bila dia cerita yang sebenar, orang akan dapat maklumat. Dan maklumat ini akan menyebabkan mereka pertahankan. Sebab itu saya kata 5 bilion 80 tolak 5 75 bilion masih ada di tangan kita. Jadi saya harap yang pertama sudah faham. Tahun ini sabar. Mic kedua dah. Baru dah. Tadi yang mic UMNO ke tadi? Baik. Boleh buat sudah. Tapi mereka kata bankrupt. Gaji minimum berbawang kerja kelang sini. Ramai, baik. Saya kata gaji minimum 1,100. 1,100 tinggi ke? Tak. Tapi ini permulaan yang kita rasa mampu kita mulakan. 1,100. Nak jaga anak 3. Kalau ikut pula PTPTN, tak terbayar kita. Sebab itu gaji minimum ini dari segi makroekonomi kita buat sekali. Kita kena kaji balik harga barang. Harga minyak turun. PTPTN kita batal. Jadi gaji minimum 1,100 tu permulaannya munasabah. Apa Najib kata? Bankrupt. Apa Mahathir kata? Bankrupt. Ya Mahathir pun saya heran sungguh orang tua. Marah sungguh kat saya dia. Dia dah tak sihat tak? Dia demam baru ni. Tapi sebut Anwar Perdana Menteri. Sebut. Jangan kata porah, no. Baik. Tapi dia betul. Gaji minimum 1,100 dia kata bankrupt. Saya nak tegur dia. Tolong sampaikan. Media ambil, bagi tahu. Anwar kata, Dr. Mahathir, sudah. Jangan hina orang. Jangan ingat rakyat tak tahu. Yang kita minta berapa? 1,100. Anak menteri jaga lembu berapa? RM30,000 sebulan. Anak menteri lain buat kontrak berapa? 30 juta, 100 juta. Anak kamu Mahathir Mozani kontrak petroleum Petronas berapa? Puluh bilion ringgit. Anak orang 1,100 bankrupt. Anak kamu puluh bilion. Apa jenis pemimpin macam ni? Ya. Itu pun kena mari. Ya tu. Apa ketua UMNO cawangan? Baik, itu satu. Anak dia satu lagi Mirzan. Ingat, sebab apa saya kena pecat di antara lain? Mirzan minta 2 bilion daripada kerajaan Kementerian Kewangan. Saya kata tak boleh bagi. Mahathir minta daripada Petronas bantah. Saya tolak. Saya kena tolak. Saya pergi cuti kat Istana Sungai Buloh. Tapi tak apa. Tapi Tuhan Maha Kaya, saudara. Sekarang Mirzan yang sama itu, anak Mahathir, beli syarikat arak 2,900 juta ringgit. 2.9 bilion syarikat arak San Miguel yang berpusat di Filipina. Hidup Melayu. Kerana Melayu telah berjaya membeli syarikat arak terbesar di Asia Tenggara. Ya. Itu kalau mari Tok Imam Ketua UMNO cawangan ni. Cun. Ya. Sudah. Orang macam ini bila kita sebut gaji minimum bankrupt. Dan marah kita. Pemuda UMNO serang, cabar Anwar. Anwar tak bertanggungjawab. Pakatan Rakyat, Niza, semua ni tak guna. Sebab nak batalkan PTPTN. Orang hutang bayarlah. Oh, orang kampung hutang pasal nak mengaji wajib bayar. Yang hutang lebu tak bayar. Yang hutang duit emas menyebabkan rugi bilion ringgit, kamu bayar 589 juta ringgit. Yang beli kapal selam 500 juta. Yang beli Sukhoi jet 400 juta. Sudah ada beza fitnah dengan khianat. Saya tahu apa arti fitnah. Saya masuk penjara 6 tahun. Saya dihina tiap malam. Saya tak mau ke fitnah. Saya ada bukti, saya cerita.
Saya tahu kontrak Petronas bilion, saya cerita, Kencana Petroleum. Saya tahu beli San Miguel 2.900 juta cash. Tanya mana duit? Dari mana boleh dapat? Keluarga Perdana Menteri boleh dapat 2.900 juta satu syarikat Arab. Saya boleh cerita. Bukan fitnah. Sebab tu saya kata sudahlah. Sudah. Hari ini penting kita angkat. So anak kata saya, oh Anwar jadi Perdana Menteri, dia jual negeri pada Cina. Itu yang Mahathir kata, jual negeri pada Cina. Nizar dulu apa dia tak kata pasal Cina? Sebab bagi tanah kepada pekebun-pekebun sayur selain pada orang Melayu dan India. Tidakkah ini hipokrit? UMNO bagi Gunung Genting Highland kepada Lim Gotoh. Ada orang UMNO bantah? Bagi bukit tinggi, satu bukit kepada Tokyo Judi Vincent Tan. Kerajaan Perak masa Datuk Nizar bagi pekebun kecil sayur seekar, 1,500 hektar. Itu dia kata khianat kepada Melayu. Satu gunung bagi tak apa, pulau. Jadi maknanya kita ini bagi kepada toke besar tak apa. Orang Melayu pun yang kaya dapat. Tengok Tan Sri Syed Mokhtar, gula Syed Mokhtar, elektrik IPP Syed Mokhtar, bernas beras Syed Mokhtar, pelabuhan Tanjung Pelepas Syed Mokhtar, pos Syed Mokhtar. Sekarang ni KTM nak bagi Syed Mokhtar, Proton bagi Syed Mokhtar. Tak ada Melayu Perak yang cerdik. Orang Melayu Perak ni sesuai jadi kuli je kah? Ini sebenarnya kita kena fikir. Pengurusan kewangan negara kian parah. Hari Isnin yang lalu di Parlimen, dalam ucapan belanjawan, Menteri Kewangan minta diluluskan subsidi tambahan. Untuk bekalan elektrik, subsidi tambahan 24,000 juta ringgit. Saya tanya soalan kepada kerajaan. 24 bilion, berapa syarikat dapat untung, berapa rakyat dapat? Soalan kedua, syarikat ini siapa punya? Siapa ada kepentingan, nomini di Kuala Lumpur ke nomini di Hong Kong? Tak jawab. AirAsia, tak semena-mena syarikat penerbangan mas, kerajaan punya, negara punya, bagi kepada AirAsia. Cara depan kita nampak Tony Fernandez pinjam 25 bilion ringgit. Siapa di belakangnya? Siapa pegang nomininya? Melayu mana? Bila tanya di Parlimen tak jawab. Sebab apa? Ia melibatkan pemimpin-pemimpin besar UMNO dan keluarga mereka. Sudahlah. Saya minta dan rayu kawan-kawan, bagi peluang kita buat perubahan di negara kita. Ini saja yang boleh buat. Bersih sudah dengar apa dia. Pilihan yang kita minta ni apa? Pilihan raya bersih. Bukan kita minta perang. Bukan kita minta menang. Kita minta jangan tipu. 54 tahun merdeka, minta jangan tipu pun tak boleh. Hari-hari hina kita dalam televisyen. Kita ini alat Ambiga Hindu. Kita sokong dia soal bersih, soal pilihan raya. Tok Guru Hadi Awang pun ada tulis dalam Harakah alasan mengapa disokong bersih. Soal Ambiga dengan bersih kita sokong, ada kenyataan dia kita tak sokong. Tapi setuju tak setuju, cara UMNO ni tunjuk bontot. Ya. Apa jenis manusia macam ni sudah? Sudah lama-lama malu ke orang. Ya. Budaya Melayu pun macam ni. Kita ada guru-guru yang ramai. Ada kita ajar anak-anak kita Melayu, ini cara budaya Melayu nak protes. Melayu nak bantah, ini bantah dengan kepetahan lakaran kata-kata. Sebab itu kita ajak Najib debat. Najib, saya ulang, mari kita bahas soal pengurusan ekonomi negara. Saya mewakili Pakatan Rakyat, kamu mewakili UMNO dan Barisan Nasional. Apa dia jawab? Bukan budaya kita.
bukan budaya kita. Maki orang, okey. Pukul orang, okey. Fitnah orang, okey. Zalim kepada orang, okey. Sudah. Sebab itu tak boleh. Saya pergi daripada Turki, saya pergi ke Doha, disambut oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi ini bagi utama bagi orang bukan Islam, ini ulama nombor 1 di dunia. Ya. Kalau Kristian dia ada Pope, kita tidak ada sistem itu, tapi disambut oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Dia jumpa saya, dia peluk saya, cium, dia kata Alhamdulillah Syekh Anwar. Dia panggil saya Syekh. Kamu Anwar, Alhamdulillah dibebaskan daripada fitnah jahat mereka. Siapa mereka tu? Siapa yang dikatakan fitnah jahat mereka? Mereka tu siapa? Terah dah sikit, takut siapa? Ya. Kemudian dia bagi buku kepada saya. Thawrah Sya'ab, kebangkitan rakyat. Bab pertama buku itu, Thawrah Sya'ab, Al-Syekh Al-Qaradawi wa Thawrah Masriyah. Tahan ya, Arab. Ya, main. So, Najib main suruh baca. Dan buku ini, bab pertama dia cerita pasal tunjuk perasaan. Tunjuk perasaan. Tapi sebelum tulisan ini ada, dia bagi buku ni, dia tulis Al-Akh Al-Habib, saudaraku yang kukasihi. Ujung ni Anwar Ibrahim. Tengah ni Az-Zaim Al-Malaysia. Dia dah umum dah Perdana Menteri Malaysia. UMNO TV3 ambil ya, TV3. Dia ada tulis sign Yusuf Al-Qaradawi. Jadi bila dia baca lagu, dia tulis itu, saya pun senyum. Dia terus bangun, doa sekali lagi. Ya Allah, bagilah kemenangan kepada Anwar dan rakan-rakan dia, supaya tadbir negara Malaysia ini cara adil dan bijaksana kepada semua rakyat di negara Malaysia. Itu doa. Dalam bab pertama buku Thawrah Sya'ab, kebangkitan rakyat ini, dia cakap soal, masuk juga soal, dan pilih pemimpin ni mesti orang yang harus bertanggungjawab. Jaga negara daripada serigala. Macam di kampung, jaga daripada musang, beruang, rimau. Di sana dia kata serigala. Jaga kampung daripada serigala. Kata Syekh Qaradawi, maknanya orang rompak, orang curi, orang penipu, orang rasuah kita jaga. Tapi dia kata setengah-setengah negara yang nak jaga serigala tu, serigala juga. Ini pepatah Arab yang disebut. Serigala diminta jaga serigala. Ini yang berlaku. Sebab itu rasuah bermarajalela. Kedua dia kata, tunjuk perasaan dalam Islam tu ada. Dia baca ayat Quran, dia tulis itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal 'ithmi wal 'udwan. Kerjasama tolong menolong untuk ketakwaan, kebaikan, dan jangan kerjasama untuk kejahatan dan keburukan. Itu kerjasama, boleh. Dan di zaman Islam, ingat tak Arqam bin Arqam? Kita mula-mula dakwah itu secara rahsia. Rasulullah di rumah Arqam bin Arqam. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, cukup. Kita mesti tunjuk rasa, mesti tunjuk kekuatan kita. Pasal apa nak takut, kita nak sebut. Jadi dia berjalan daripada Arqam Marakam, dia pimpin satu kumpulan. Sayyidina Hamzah pimpin satu kumpulan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, menuju Masjidil Haram. Jadi Syekh Qaradawi kata, itulah tunjuk perasaan pertama dalam sejarah Islam. Di Malaysia, tunjuk perasaan haram. Jadi nak dengar siapa? Nak dengar Ustaz UMNO ke? Dan dengar Syekh Qaradawi. Saya pilih dia sebab dia memang alim dan dia berani. Dalam bab yang lain, dalam bab tentang khutbah Medan Tahrir, dia seru kepada anak-anak muda, youth. Dan dia seru kepada anak muda Islam dan bukan Islam. Dia kata, ayyuhas syababul muslim, pemuda Islam, ayyuhas syababul ghairul muslim, dan bukan Islam. Dia kata apa? Anak muda mesti pertahankan kebenaran, kalimatul haq. Jangan anak muda ambil RM20 baling batu. Itu pemuda UMNO. Jangan anak muda bayar RM20 tunjuk punggung ke orang. Pemuda ini kalimatul haq, kata yang benar. Untuk apa? Pertahankan hurriyah, kebebasan.
Lagi wal izzah, kebahagiaan. Lagi wal karamah, kemanusiaan. Muslim bukan Islam, rakyat semua. Lagi wal adalah, dan keadilan. Itu pesan Qaradawi. Saya jumpa pula di Doha, disambut, saya dengan Azizah disambut oleh Khalid Mash'al. Khalid Mash'al ini ketua pejuang Islam Palestin, Hamas. PAS tahu sebab PAS baik dengan Hamas. Disambut oleh dia, Khalid Mash'al. Dia pun doa, Anwar, kami ikuti, kami simpati. Siapa dia? Pemimpin asas Hamas ini, Syekh Ahmad Yassin, marhum, mujahid. Bom Israel target, meletup, pecah berkecai macam Altan Tuya kena. Jadi bila saya nak pergi jumpa dia, saya kata ke Azizah, jaga baik-baik, ini target nombor 1 Israel. Kalau Israel bom dengan dia, dengan saya sekali, maka semua lembu akan disembelih oleh UMNO. Dia seronok, tak kira lah. Tapi Alhamdulillah selamat. Dan itu dengan Hamas. Di TV3 saya dituduh ejen Israel. Doha, ketua pejuang Islam Hamas sambut saya. Jadi macam mana saudara? Puak ni teruk sungguh. Mereka cemburu. Tapi saudara, saya juga pergi ke Dubai, pergi ke Shanghai, pergi ke Hong Kong, pergi ke India. Di India saya dijemput oleh Raj Mohan Gandhi. Tahu Raj Mohan Gandhi siapa? Cucu, bukan anak. Cucu, orang pandai tengok tadi. Cucu Mahatma Gandhi. Ni Raj Mohan Gandhi, cucu Mahatma Gandhi, satu-satunya lambang pejuang yang menegakkan politik yang bersih di India. Ini dia, cucu Mahatma Gandhi. Kata dia politics of conscience. Kata Gandhi, politik dengan moral mesti serasi. Politics and morality, dia tak boleh berasingan. What is politically right cannot be morally wrong. What is morally right cannot be politically wrong. Jadi dia bincang dengan saya, dan dia simpatilah. Dia dengan isteri dia, saya dengan Azizah. Dia kata kat saya, yang sebelum tu, selepas tu saya pergi India, India Today Conference besar di Delhi. Saya berucap, lepas tu Kareena Kapoor, tapi tak ada ambil gambar Kareena Kapoor. Allah. Tapi kalau saya tak ada ambil, jadi Azizah kata tak apalah abang. Saya kata kalau keluar video baru pula. Tak apalah, Kareena Kapoor comel ya. Baik, apa Raj Mohan Gandhi kata? Dia biar tukang saja. Raj Mohan kata, Anwar, my brother, saya simpatilah dengan you. You know, India punya politik, kata dia, very dirty. India punya politik, dia kata kat saya, ayo Karawale, very dirty. Tapi dia kata, I baca you punya cerita, I tengok Malaysia punya politik, Malaysian politik worse, lebih teruk daripada politik India. Ini kata Raj Mohan Gandhi. Dia kata dengan seks, dengan gila, dengan lucah, dengan tiap-tiap hari fitnah. Sekejap you American agent, sekejap you Hindu agent, sekejap you Arabnya agent. Saya kata, macam mana banyak sangat agent you? Saya kata, saya Superman. Bezanya Superman, kalau saya tengok betul-betul, dia pakai seluar dalam di luar, saya seluar dalam-dalam. Itu je beza. Raj Mohan Gandhi sendiri kata politik di Malaysia lebih teruk daripada India. Siapa yang pimpin politik Malaysia yang teruk ni? Ya, UMNO Parti. Ketua dia siapa? Ya, pernah kita tengok orang UMNO lama dengan saya tengok. Saya beritahu, kita dalam UMNO dulu pernah tengok gambar lucah, telanjang, tunjuk begitu, utusan begitu. Tak pernah teruk macam, teruk juga tapi tak teruk macam lah ni. Parah. Sekejap serang Cina terang-terang, hina Hindu. Buat apa? Orang Melayu ni tak bangga, tak gagah dengan hina orang. Orang Melayu boleh bangkit menunjukkan kehebatan kita, keadilan kita, kebijaksanaan kita, ilmu kita, menentang rasuah. Ini Melayu bapak rasuah. Nak suruh orang hormat macam mana? Saya pergi ke Dubai.
Arab-Arab, karena saya masih lagi penasihat kepada bank Islam terbesar di dunia, Barakah Bank. Ya. Di sini pencet tak ada, di sana dia orang bayar. Tengok style tak? Saya diminta bagi pingat anugerah kepada Raja Abdul Aziz, tetapi kepada syarikat-syarikat Arab terkemuka di dunia Arab. Siapa bekas banduan penjara Sungai Buloh. Dia iktiraf. Ya betul dia bayar. Tetapi yang saya nak cerita ni apa? Syekh Saleh Kamil ini putera Dr. Abdul Aziz dan Syekh Arab besar. Ya, soal dia iktiraf saya itu satu hal, tapi saya gunakan peluang ini saudara untuk apa? Dia kata Anwar, Syekh Anwar, Syekh Saleh Kamil. Saya nak repeat dia apa yang dia kata. Syekh Anwar, you go to Putrajaya, insya-Allah one day later we will come and invest in your beautiful country and support you. Ya. Dia sebut Wallahul Azim. Dia kata demi Allah Anwar, kamu masuk Putrajaya, kami insya-Allah akan masuk besar-besaran bantu angkat ekonomi Malaysia bersama-sama kamu. Saya kata alhamdulillah. Sebab itu kita ada hubungan dengan mereka. Ini semua tak ada cerita dan laporan sebab UMNO dia takut. Saudara, UMNO nak kalah dalam pilihan raya ni, tahu tak? Ya. Jadi saya nak bagi tahu UMNO tak payah sombong lah. Kita jadi kerajaan, kita umum harga minyak turun, kita tak hina. Kita tak keluar gambar telanjang Datuk Najib, tak buka cerita-cerita Port Dickson ke mana ada. Ambil yang gelak tahunya. Ya, tak usah. Tapi kalau kita turun harga minyak, kita tak buat macam sekarang. Sekarang kalau Tok Guru Ni Aziz ke Tok Guru Hadi Awang ke Kit Siang ke saya berucap dalam televisyen, buka mulut tutup mulut, buka mulut tutup mulut, tak bunyi. Ya. Dia takut, suara kita pun dia takut. Sebab apa? Sebab dia tahu kenyataan akan dikeluarkan yang akan menakutkan mereka. Jadi susah saya nak sebut ni, kita oleh demikian punya tanggungjawab nak bawa perubahan. Tanggungjawab ini penting. Kerana kalau kita turun harga minyak, kita bukan nak tunjuk bangga, angkuh, nak ringankan beban rakyat. Kemudian kita akan tanya, bawa semua media pergi jumpa Datuk Najib. Datuk pergi jumpa, interview. Cakap dah banyak mana, saya tak kisah. Takut apa? Bagi, tanya. Dari media apa pergi? Datuk Seri Najib, ya, boleh tanya sikit? Boleh. Ya. Pertama kami nak ucap tahniah kerana Datuk Seri hari ini dah jadi ketua pembangkang baru. Yang kedua kami nak tanya respon Datuk Seri Najib tentang turun harga minyak oleh Kerajaan Pakatan Rakyat pagi tadi. Apa pendapat Datuk Seri Najib? Dia tak berani kata. Ingat dia berani kata bankrupt. Orang akan marah. Rosmah tak boleh pergi kedai tu. Jadi dia takkan jawab kata bankrupt. Dia takkan bantah. Sokong. Dia tak berani sokong sebab orang UMNO dia kata, oh, jadi satu hari kita membangkang kamu dah sokong kerajaannya. Tak berani dia. Jadi apa dia kata? Tunggu dulu. Kita hari ni jangan gopoh. Saya nak balik rumah nak bincang dengan Rosmah macam mana nak jawab. Dia takkan jawab. Itu je cara kita handle orang. Baik. Jadi saya percaya susah dengar ya. Apa yang kita nak buat? Kita dah bagi. Tol Utara Selatan batal. PTPTN dan hutang piutang terutama keluarga miskin batal. Minyak turun. IPP elektrik unding semula, kadar elektrik mesti diturunkan. Dan saudara orang kata ini bohong, mana boleh urus. Saya nak bagi tahu saudara, yang kata bohong you baca sikit. Thailand tak bagi subsidi begitu banyak. Elektrik di Thailand lebih rendah. Pasal apa? Pasal dia tender. Saya nak panggil ini YTL Ananda Krishnan. Enggak bangga, bukan. Tan Sri saya mau ke sana, mari duduk. Gentingnya nak, mari duduk.
Hecah. Minum teh. Gula jangan bagi. Sebab harga gula ni saya Mokhtar bagi naik tinggi sangat. Kemudian kata kat dia, saya dah ada agreement. Tahu tak? Agreement, perjanjian IPP tu kita dah ada. Memang tak adil. IPP ni yang YTL dia beli minyak dari Petronas, National Grid daripada Pakar Terengganu sampai Pasir Gudang Johor. Beli minyak harga murah, jual kat TNB harga mahal. TNB oleh kerana harga mahal dia charge kita mahal lah. Pasal apa Petronas tak boleh jual terus kat TNB? Sebab ada kepentingan YTL. Saya tidaknya di parlimen, siapa punya YTL? Francisio. Lagi siapa punya? Siapa pegang nomini 10%, 15% yang berpusat di Hong Kong? Anak bekas Perdana Menteri mana? Jawab. Pelesing. Ya betul. Baik, kamu nak kaya tak apa, jangan beban rakyat. Oh, kuno 3 bilion, Anwar dapat 3 bilion. Dah 14 tahun dah cerita 3 bilion. Saya aku dapat, jangan bimbang. So, kalau ada saya 3 bilion, saya dah bagi RM10,000 seorang. Ya, nak buat apa? Ini fitnah, ini ya kerja dengan mereka. Jadi saudara, ini rancangan kita, spesifik program kita. Sudah kena ingat. Bankrupt tak bankrupt? Sebab saya kata tak bankrupt. Ketua Audit Negara, Transparency International Report, 1 tahun berapa bocor, berapa rasuah, dia dah kira dah, di antara 20,000 juta ringgit sehingga 40,000 juta ringgit. Sudah, kalau kita perintah, kalau ada, kita tahu dah, kita kena terajang, kena telanjang, kena pukul, kena hina. Kita nak biar orang kita nak penipu dan rasuah. Saya beritahu kalau ada orang kita PAH ke keadilan ke DAP, saya dah pakat dengan Tok Guru Hadi Awang dengan Lim Kit Siang. Saya kata kalau ada pemimpin kita yang rasuah, yang penipu rakyat, kita ambil, kita sulah dia bagi mampu. Ya, saudara, sebab apa? You tahu tak yang sokong kita siapa? Ini tengok, ingat tokoh besar sokong kita. Yang sokong ni rakyat dapat apa? Bayar, kita bayar, kita bagi kerusi, dah duduk atas lantai, duduk atas padang. Sudah, minum tak ada, tambang tak ada. You datang sebab apa? You nak perubahan, you nak keadilan, you nak pemimpin-pemimpin bela nasib saudara. Haram kalau kita jadi pemimpin kita khianat hak saudara. Ya, itu yang kita nak buat. Saudara percaya tak percaya soal lain, tapi saudara jangan pertikai niat saya. Saudara mungkin tak setuju dasar Anwar tak kerti ekonomi, tak apa, saudara boleh berpendapat. Saudara dengar, tapi tak payah telanjangkan saya, tak payah hina saya. Saya nak bagi tahu Najib, kamu rasa kamu nak menang, kamu lawanlah dengan cara baik. Kamu tak payah guna utusan di TV3 tiap-tiap hari hina aku. Kamu tak, kerana rakyat aku bukan bodoh yang seperti kamu ingat. Kamu ingat boleh beli RM500. Saya nak bagi tahu saudara, ambil RM500. Cerdik macam orang Matampau. Saya cerita, hari pilihan raya bulan Ogos, saya bertanding parlimen, saya jalan dengan Azizah. Budak-budak pemuda UMNO dalam 12 orang. Assalamualaikum tu. Dia kata, saya Waalaikumsalam. Saya tak ada lebih dari tu lah, saya jalan lagi. Datuk, tengoklah. Kasar dia cakap. Saya pun perhati. Bila saya perhati, Barisan Nasional, dia pun, bila saya tengok aja, dia buka baju, dalam tu gambar Anwar Ibrahim dalam. Saya pun senyum. Itulah Datuk, saya suruh tengok tadi. Mana aku nak tahu, aku tengok BN di depan. Dia kata kami dapat RM400 jaga hari ni pilihan raya. Jadi RM400 pakai baju ni. Undi hak dalam ni Datuk. Hebat sungguh anak muda ni. Jadi orang Taiping, Bukit Gantang, Perak, dia kena semangat yang ni lah. Kalau kita ada macam ini, orang kaya macam mana, rasuah macam mana pun kita pintar. Merdeka rakyat, itu maksudnya. Negara merdeka, tapi merdeka rakyat. Minda kita fikir. Kalau tidak negara merdeka, tetapi Syekh Muhammad Al-Ghazali mengatakan istimar ruhi wa fikri, penjajahan pemikiran dan jiwa. Pemikiran terjajah. Dapat RM100. Ketar tangan ni. 50 tahun dapat RM500. Yang orang ambil RM500 juta, duit lembu RM205 juta, tak fikir. Dia dapat RM500. Ish, ini geram.
Jadi ambil. Tapi kena cerdik. Jadi sebab tu saya katakan, harga minyak turun ni apa? Madu. PTN batal ni apa? Madu. Itu pakatan, madu. Minyak naik, racun, BN. PTN kena bayar, apa dia? Racun, BN. Jadi madu di tangan kananmu, pakatan, racun di tangan kirimu, BN. Okay. Boleh ha? Boleh kalau kau ikut ha? Madu di tangan kananmu, pakatan, racun di tangan kirimu, BN. Aku dah tahu mana satu pilihanku. Oh, apa sedap sekali lagi sekali. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Madu di tangan kananmu, pakatan, racun di tangan kirimu, BN. Aku dah tahu mana satu pilihanku. Liza tak nyanyi ya? Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Madu di tangan kananmu, pakatan, racun di tangan kirimu, BN. Aku dah tahu mana satu pilihanku. Lawan tetap reformasi. Reformasi. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.